Kisah katak dengan Nabi Daud alaihi salam. Dalam sebuah riwayat menerangkan bahawa pada suatu masa Nabi Daud alaihi salam telah keluar ke suatu tempat untuk beribadat. Beribadatlah Nabi Daud di tempat yang dipilihnya selama setahun. Setelah genap setahun Nabi Daud beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka beliau pun berdoa, "Ya Rabbi, ya Tuhanku, telah bongkok punggungku dan telah lemah mataku dan telah kering air mataku, tetapi aku belum lagi tahu bagaimanakah keadaan nasibku." Setelah Nabi Daud berkata demikian, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh katak yang berada di tempat itu menjawab soalan Nabi Daud itu. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada katak yang bermaksud, "Wahai katak, jawablah pertanyaan hambaku Daud itu." Kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala maka berkata katak itu, "Wahai Nabi Daud, wahai Nabi utusan Allah, apakah yang membuat kamu mengira-ngira pada ibadatmu yang setahun itu? Demi Allah yang mengutus kamu menjadi Nabi. Aku sendiri pun telah hidup di hutan ini selama 30 atau 60 tahun sentiasa bertasbih, bertahmid kepada Tuhan. Walaupun begitu lama tetapi sendi-sendiku tetap gemetar kerana takut kepada Tuhanku." Setelah Nabi Daud mendengar penjelasan dari kata itu, maka menangislah beliau dengan penuh kesal. Ada riwayat yang mengatakan kejadian yang sama seperti ini pernah juga terjadi ke atas Nabi Musa alaihi salam. Dia itu sesudah terjadinya pembunuhan yang tidak disengajakan olehnya. Kita sebagai hamba Allah tidaklah boleh mengira akan amal-amal yang kita telah buat. Sebab kalau kita bandingkan seluruh tubuh kita yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan, maka kita tidaklah layak untuk mengira amal kita. Tujuan kita hanyalah ikut segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan segala larangannya. Ini adalah sebagai mensyukuri segala nikmat dan rezeki yang Allah telah berikan kepada kita. Walaupun dari mula kita lahir ke dunia ini sehingga kita meninggal kita sentiasa sahaja membuat amal, maka amal kita itu tidaklah layak bagi kita untuk menebus sebelah mata yang Allah berikan kepada kita. Oleh itu hendaklah kita sentiasa berbuat amal ibadat tanpa kita hitung, semoga kita menjadi orang yang disukai oleh Allah, Rasul dan para malaikat. Jaminan untuk masuk syurga hanya akan diperolehi dengan rahmat Allah. Tanpa rahmat Allah adalah mustahil seseorang itu dapat memasuki syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal ibadat yang kita buat tidak akan dapat menjamin kita masuk ke syurga, tetapi dengan rahmat Allah kita dapat memasuki syurga Allah. Oleh itu apabila kita berdoa, maka mohon pada Allah supaya Allah memberi pada kita syurga yang dijanjikan dengan rahmatnya.